Video ini akan menerangkan garis panduan pelantikan dan portfolio warden asrama di sekolah berasrama di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Objektif penambahbaikan portfolio warden asrama adalah seperti berikut. Bagi memastikan penambahbaikan portfolio warden asrama dapat dilaksanakan dengan teratur, KPM telah menyediakan garis panduan pelantikan dan portfolio warden asrama sekolah berasrama di bawah KPM. Garis panduan ini merupakan dokumen rujukan yang menjelaskan tata cara pelantikan warden, syarat-syarat lantikan, norma, kemudahan yang disediakan serta tanggungjawab dan peranan warden secara umum. Isi kandungan garis panduan ini adalah seperti di paparan. Warden asrama merupakan portfolio tanpa jawatan yang boleh dilantik dalam kalangan pegawai perkhidmatan pendidikan atau kaki tangan bukan guru, grade 19 dan ke atas berdasarkan surat edaran PPSM bertarikh 20 November 2019. Kadar allowance warden asrama mengikut tahun. Tahun 1977, tahun 1982, tahun 1997, dan yang terkini tahun 2022. Allowance warden asrama akan dibayar secara bulanan. Syarat lantikan ketua warden asrama dan warden asrama adalah seperti berikut. Tata cara lantikan warden asrama. Pertama, cadangan pelantikan ketua warden asrama dan atau warden asrama mesti diputuskan dalam mesyuarat pengurusan sekolah. Kedua, PGB perlulah mengemukakan permohonan pelantikan ketua warden asrama dan atau warden asrama yang lengkap dalam borang pelantikan warden kepada pihak berkuasa melulus masing-masing, selewat-lewatnya 2 minggu sebelum tarikh pelantikan yang dicadangkan. Ketiga, pihak berkuasa melulus perlu memaklumkan keputusan permohonan dengan mengembalikan semula borang pelantikan warden asrama yang telah diproses dalam tempoh 2 minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima. Keempat, sekiranya permohonan diluluskan, pihak berkuasa melulus perlu mengeluarkan surat pelantikan dalam tempoh 2 minggu dari tarikh permohonan lengkap diterima. Dan yang terakhir, pihak berkuasa melulus yang meluluskan pelantikan ketua warden asrama dan warden asrama dikehendaki menyimpan dan menyelenggarakan rekod yang mengandungi butiran seperti berikut. Pihak berkuasa melulus adalah seperti yang berikut. Contoh borang lantikan dan surat lantikan ketua warden dan warden asrama adalah seperti di paparan. Tempoh lantikan ketua warden asrama dan warden asrama adalah seperti di paparan. Pihak berkuasa melulus boleh menamatkan pelantikan ketua warden asrama atau warden asrama pada bila-bila masa atas mana-mana justifikasi seperti yang berikut. Norma warden asrama yang terkini adalah seperti di paparan. Kelayakan minimum bilangan warden asrama di sekolah adalah seramai 3 orang. Tiada lagi sekolah yang hanya mempunyai 1 orang warden. Jadual 1 dan 2 merupakan jumlah maksimum kelayakan pelantikan warden mengikut bilangan penghuni asrama. Walau bagaimanapun, pihak sekolah boleh memohon pelantikan kurang daripada bilangan kelayakan warden asrama yang ditetapkan, mengikut persesuaian tanpa menjejaskan pengoperasian asrama sedia ada. Kemudahan yang disediakan kepada warden asrama. Tempat tinggal warden. Ketua warden asrama atau warden asrama yang dilantik hendaklah menduduki RKJ. Sekiranya RKJ tidak disediakan, tidak mencukupi atau tidak selamat untuk diduduki dan bilik khas warden disediakan, PGB boleh mengarahkan ketua warden asrama dan atau warden asrama untuk menduduki bilik tersebut. Walau bagaimanapun, ketua warden asrama dan atau warden asrama juga boleh memohon kepada PGB untuk tinggal di luar kawasan sekolah yang berhampiran. Bayaran imbuhan perumahan khas.
Ketua Warden Asrama atau Warden Asrama yang menduduki RKJ layak menerima BIPK. Kadar BIPK yang layak diterima adalah 50% daripada kelayakan ITP. Perkara ini adalah seperti yang ditetapkan dalam Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 11 tahun 2002 berkaitan bayaran perumahan khas. Imbuhan tetap perumahan. Ketua Warden Asrama atau Warden Asrama yang menduduki RKJ tidak layak dibayar ITP. Sekiranya Ketua Warden Asrama atau Warden Asrama tidak menduduki RKJ kerana RKJ tidak disediakan, tidak mencukupi atau tidak selamat untuk diduduki dan tidak juga menduduki kuartus, Ketua Warden Asrama atau Warden Asrama layak dibayar ITP pada kadar penuh, seperti mana ketetapan dalam Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 8 tahun 2015. Ketua Warden Asrama atau Warden Asrama yang menduduki bilik khas warden layak menerima ITP pada kadar penuh, seperti mana ketetapan dalam surat siaran berkaitan penjelasan mengenai Warden Asrama yang diperuntukkan bilik khas dalam kawasan sekolah atau institusi bertarikh 13 Februari 2018. Sekiranya Ketua Warden Asrama atau Warden Asrama tidak menduduki RKJ yang disediakan, Ketua Warden Asrama atau Warden Asrama tersebut tidak layak menerima BIPK dan ITP, seperti yang ditetapkan dalam Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 11 tahun 2002 berkaitan bayaran perumahan khas. Tanggungjawab dan peranan Ketua Warden Asrama dan Warden Asrama adalah seperti di paparan. Garis panduan ini berkuat kuasa mulai 1 Ogos 2022. Garis panduan ini terpakai kepada semua sekolah berasrama di bawah KPM termasuk Kolej Vocational dan Kolej Tingkatan 6. Dengan berkuat kuasanya garis panduan ini, Surat Perkeliling Kewangan Bilangan 6 tahun 1995 berkaitan tata cara lantikan Warden Asrama dan Surat Perkeliling Perkhidmatan Kementerian Pendidikan Bilangan 3 tahun 1997 berkaitan kadar baru elan Ketua Warden Asrama dan Warden Asrama adalah tidak terpakai kepada sekolah berasrama yang tertakluk di bawah garis panduan ini termasuk Kolej Tingkatan 6 dan Kolej Vocational.